pada suatu malam yang mendinginkan, Siti telah bermimpi. Dalam mimpinya dia makan siput sedut yang sangat banyak. Keesokan harinya, dia telah merealisasikan mimpinya membeli siput sedut. Proses membuat siput sedut ini memerlukan masa yang sangat panjang. Kadang-kadang memerlukan kesabaran yang tinggi. Seterusnya, lihat saja nanti hasil daripada lumpur-lumpur yang ada di dalam siput sedut itu. Wah, ternyata bekas itu tidak bisa membersihkannya. Jadi kita harus masukkan ke dalam periuk. Ataupun jika ada bekas lain, boleh juga digunakan. Memandangkan Siti tidak mempunyai Tupperware yang besar, maka digunakannya periuk saja. Baiklah, langkah pertama harus dilakukan adalah membersihkan segala-gala kotoran yang ada di dalam siput sedut itu. Lihat saja, airnya telah bertukar menjadi kotor, sangat kotor. Hush. Dan kita harus bersihkannya berulang kali, dituangkan ke dalam penapis. Tuangkan semuanya. Baiklah, dan dicuci, buang kotoran. Alamak, kenapa kau buang ke dalam baku yang sama kotoran itu? Aduh, silap ini. Baiklah, tak mengapa, itu adalah kesilapan. Setiap manusia melakukan kesilapan. Okey, kita teruskan membasuh dan juga meratakan air di sekeliling sekitar siput itu, lalu dikocak-kocak-kocakannya. Apabila dia berlanggar satu sama lain, maka akan keluarlah kotoran-kotoran yang tersisa. Kemudian masukkan semula ke dalam periuk. Di dalam periuk itu kita mengodak-odakkannya supaya kotoran-kotoran itu terus keluar. Ya, dan kemudian masukkan semua dalam baku dan digodak-godak dan dilaga-lagakan siput-siput itu. Jangan bergaduh sudah. Okey. Dilaga-lagakan lagi, kerana kesan kelagaan itu akan membuatkan siput-siput itu mengeluarkan kotoran. Kemudian masukkan ke dalam periuk lagi sekali dan juga dicuci-cuci. Nampak tak? Airnya sudah bersih. Maka itulah dia caranya. Baiklah, langkah seterusnya adalah memotong ekor siput sedut 1/3 daripada siput sedut. Jangan engkau memotongnya terlalu banyak, nanti hilang habis isinya. Apa yang kau mau makan? Adakah kau makan kulitnya? Baiklah, langkah seterusnya adalah masukkan garam. Garam perlu untuk membiarkan siput itu mengeluarkan sisa-sisa kotoran. Baiklah, ini adalah bahan yang diperlukan untuk masak siput sedut. Kita perlukan kunyit, bawang merah, serai, sedikit cili api kerana Siti tidak boleh makan terlalu pedas. Ibunya juga tidak boleh makan terlalu pedas. Dan kunyit serta daun kunyit. Okey, ini cara-caranya. Kita masukkan ke dalam blender semua bahan-bahan itu. Ikut suka cita rasa masing-masing. Tetapi untuk 2 kilo siput sedut perlukan kunyit yang banyak, bawang yang banyak dan juga beberapa batang serai. Lalu dipotong serai itu, 3 daripadanya di blend dan 2 daripadanya untuk dititipkan sahaja masuk ke dalam masak lemak. Okey, kemudian kita masukkan sedikit air untuk mudahkan proses blend. Ini siapa pula? Aku pun tidak tahu siapa ni. Okey. Kemudian bahan-bahan itu telah dikisar ataupun di blend. Kita buangkan semuanya. Kemudian ini adalah bahan-bahannya. Selain daripada bahan yang utama, kita kena ada santan dan juga asam jawa. Santan tadi adalah sebanyak setengah kilo ya. Baiklah, kita masukkan bahan-bahan yang dikisar tadi ke dalam minyak yang sudah mendidih. Wah, mendidihkah? Minyak yang sudah dipanaskan. Lalu digodak kacau sehingga ia mengeluarkan minyak. Baiklah, apabila nampak sudah kelihatan minyaknya keluar, masukkan serai dan juga daun kunyit. Kemudian masukkan juga siput sedut. Okey. Masukkan sedikit air ya. Sedikit air saja. Kemudian masukkan asam jawa sesedap dan sesuka hati. Ini dikacau-kacaunya. Baiklah. Kemudian masukkan santan sebanyak setengah kilo tadi. Okey, nampaknya itu sahaja caranya. Ya, itu dia hasilnya. Kita lihatlah berasap-rasap itu. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa cuba resepi Siti ini. Walaupun tidak berapa menjadi, tapi rasanya cukup enak aku rasa. Bye.